Assalamualaikum dan salam syurga sayang, bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita, Republik Korea merupakan negara ketiga terbesar selepas Jepun dan China yang mengimport gas asli cecair LNG dari Sarawak. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Sarawak telah mengeksport 4.9 juta tan LNG dengan nilai sebanyak 5.9 bilion ringgit kepada negara tersebut pada tahun 2020. Katanya Sarawak dan Republik Korea telah menjalin hubungan yang baik sejak tahun 1970-an lagi. Further to that, our trade relationship has become increasingly important alongside with energy development in recent years. We have awarded USD 1.07 billion contract to Samsung Engineering Company Limited to provide licensing, engineering, procurement, construction, and commissioning services for the Sarawak Methanol Project at Tanjung Kidurong, Bintulu. Beliau menjelaskan demikian pada Forum Perniagaan Tenaga Sarawak Korea 2022 di Hotel Waterfront di Kuching pada Khamis. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak memberitahu negeri ini turut memposisikan diri sebagai kuasa besar di Asia Tenggara dengan menyediakan tenaga mampu milik, boleh dipercayai dan juga boleh diperbaharui. Sarawak also positioned herself to be Southeast Asia's powerhouse through affordable, reliable, and renewable energy. Sarawak will maintain at least 60% of our power generation capacity mix from renewable sources by 2030. I believe the provision of sustainable energy is prerequisite to sustainable economic and social development. Dalam majlis berasingan, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat rombongan Persatuan Taekwondo WTF Sarawak yang diketuai pengurusinya Azizul Anwar Adenan bertempat di pejabat beliau di Wisma Bapak Malaysia Kuching pada Khamis. Bercakap kepada media selepas kunjungan hormat tersebut, Azizul berkata pertemuan itu bertujuan untuk menjemput Premier Sarawak menghadiri acara Borneo International Premier Cup yang akan diadakan selama 3 hari iaitu pada 19 hingga 21 Ogos 2022 di Stadium Perpaduan Kuching. Jadi this event akan mengambil sebanyak peserta daripada 20 negara termasuk yang utama adalah di rantau ASEAN, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei dan sebagainya, dan juga mengambil dari Nepal, Australia dan sebanyak 1,000 lebih peserta yang akan bertanding iaitu pada bulan 8, 19, 20 dan 21 Ogos. Memasuki edisi ke-10 pada tahun ini, pertandingan Borneo International Premier Cup adalah salah satu acara tahunan WTF Sarawak. Berita seterusnya, Majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU di antara Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK bersama Women Leadership Foundation WLF telah dimeterai bagi memberi inspirasi kepada anak muda Sarawak menjadi pemimpin wanita dan berdaya saing. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, Women Leadership Foundation ialah sebuah organisasi yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk membangun dan mencengkir bakat wanita menjadi pemimpin di setiap lapisan masyarakat. Kementerian dan agensi-agensi di bawah kementerian telah merangka dan melaksana berbagai program dan inisiatif yang bermatlamat untuk memastikan wanita terlibat secara aktif dan dapat menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi Sarawak. Dan semasa pandemik COVID-19 yang banyak menyumbang untuk memastikan bahawa ada makanan atas meja, there's food on the table, adalah dari kaum wanita. Di mana masa orang tak dapat bergerak, masa PKP, what our ladies did was through the skills that they have,
They produce food products, kemudian dijual melalui WhatsApp saja. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis menandatangani MOU di antara KPWK bersama WLF di Borneo Convention Centre Kuching BCCK pada Khamis. Justeru katanya untuk mempertingkatkan kapasiti kepimpinan wanita, kementerian telah melaksanakan Women Leadership Training Program sejak tahun 2019 bagi mengasah kemahiran insaniah pemimpin dan pemimpin pelapis, where the mentees will be paired with experienced mentors. The official program will start tomorrow at Pullman Hotel, Kuching, Sarawak. We will start with 25 candidates from the first boot camp. So they will be the participants for the mentoring program. From this program, we are confident that the women will be able to enhance their skills, innovation, leadership competency, and knowledge. Berikut pula, program laman ilmu telah dilancarkan di 22 buah rumah panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Nangka, bakal memberi manfaat kepada lebih kurang 272 orang murid di beberapa buah rumah panjang. Majlis pelancaran tersebut telah disempurnakan Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Dun Nangka, Dr. Anwar Rapai di Rumah Panjang Maxwell Batu 13 Jalan Oya pada Khamis. Menurut Dr. Anwar, program tersebut akan dapat membantu murid-murid rumah panjang yang ketinggalan dalam pelajaran ketika COVID-19 melanda negara disebabkan kurangnya keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, terutama kepada murid tahun 1 hingga 3. Ujarnya lagi, melalui program tersebut juga murid-murid rumah panjang di Dun Nangka akan menikmati kelas tambahan secara percuma 4 kali seminggu selama 2 jam dari jam 7 malam hingga 9 malam. Beliau turut menekankan bahawa pihaknya turut komited dalam membantu menjayakan program tersebut dengan memberikan bantuan dari segi keperluan seperti buku dan kemudahan lain bagi sesi pembelajaran. Ini termasuklah pemberian food basket kepada setiap pintu rumah dan sumbangan kepada 9 orang penduduk yang berusia 70 tahun ke atas sempena perayaan Hari Gawai. Sehubungan itu, beliau berharap ibu bapa turut memandang serius perkara tersebut dan memastikan anak mereka hadir ketika program tersebut dijalankan. Pada majlis itu juga, Dr. Anwar turut menyerahkan watika pelantikan Jawatan Kuasa Pemantauan Program Laman Ilmu Rumah Panjang Dun Nangka. Berita di Limbang, seramai 35 orang peserta terdiri daripada 4 orang ketua masyarakat iaitu Temenggong, pemancar, penghulu kawasan dan 31 orang ketua kaum Bisaya telah terlibat dalam bengkel yang dianjurkan Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS di Hotel Purnama Limbang pada Selasa. Menurut Ketua Seksyen Penyelidikan Etnik Orang Ulu MAIS Dr. Ipoy Datan, melalui bengkel ini setiap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK, masyarakat Bisaya dapat memanfaatkan ruang dan peluang yang ada untuk mendapatkan kepastian daripada MAIS berhubung status adat mengikut peredaran zaman. Projek ini dijalankan oleh MAIS pada tahun ini dan juga melibatkan komuniti lain seperti Kayan Kenya, Lun Bawang dan juga akan melibatkan Bisaya untuk unit orang Ulu, tetapi juga dijalankan untuk mengubahsuaikan adat Iban, adat budaya dan sebagainya. Untuk bengkel kali ini kita sukacita dan senang hati kerana mendapat penyertaan sekitar 35 ketua kaum, ketua masyarakat Bisaya termasuk Temenggong, pemancar dan penghulu yang di mana kita telah menjemput mereka untuk berkampung di Hotel Purnama untuk 2 hari dan kita akan berbincang mengenai apakah perkara isu yang harus ditambah, diubahsuai ataupun dimasukkan ke dalam adat Bisaya 2004.
Ujar beliau lagi, terdapat beberapa kandungan adat yang telah digazet dan dikekalkan serta beberapa perubahan telah dikemas kini dan ditambah baik dengan mengambil kira sensitiviti nilai keharmonian dalam masyarakat kaum Bisaya. Terdahulu, pertandingan rumah terbuka yang dianjurkan Cawangan Persatuan Bisaya Sarawak PBS Batu Danau 2022 telah disertai setiap kampung Bisaya yang ada di daerah Limbang. Turut dipertandingkan aneka makanan tradisional Bisaya bagi memperkenalkan dan mempromosikan jenis-jenis makanan atau menu masakan masyarakat Bisaya pada masa dahulu. Menurut Ketua Kampung Simon dari Kampung Lubuk Lasas Ukong, beliau turut serta mengambil bahagian dalam pertandingan rumah terbuka antara Cawangan Sempena PBLK 2022. Pertama macam makanan yang asal yang lain lah. Macam hati punya air lah. Kalau yang kalau isi dalam dolang pakai termai, itu yang tanda jati atau berbulang. Ya, ini nampaknya ada jenis makanan dia punjung kan? Punjung jenis makanan yatim saya lah yang terbaik sama kita. Sedang makanannya yatim saya ni kau yang itu kono biasa akan yatim saya kono lampu putih setiap yatim keramaian ataupun pulang ataupun biasa memang aku makanan lampu putih lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Pesta Babulang dan Lumba Kerbau 2022 di tapak Pesta Babulang dan Lumba Kerbau PBLK Batu Danau Limbang pada Sabtu lepas. Sementara itu, Frederick Banyi Sulo dari Kampung Anak Tuno semasa ditemu ramah wartawan Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS berkata, peralatan dan kelengkapan keperluan masyarakat Bisaya pada masa dahulu adalah bersandarkan kepada sumber alam semula jadi seperti kemudahan alat perhubungan untuk memanggil orang kampung yang dikenali sebagai ungkulan. Jadi untuk melumat tuan-tuan yang baru sampai ke pada hari ini, ini adalah acara pertama sekali buka Jamil Cawangan Kampung Anak Tuno masa bulan kita. Jadi bakal kita akan bulan teh selalu dalam pelilik dalam kakak dengan tim kawan-kawan banjiran tetap senapik pelilik tiap pelilik. Selain itu, katanya lagi peralatan dan kelengkapan tradisional masyarakat Bisaya seperti hiasan bidai-bidai turut digantung pada setiap rumah terbuka. Malah penduduk kampung yang terlibat semasa Pesta Babulang dan Lumba Kerbau 2022 rata-rata memakai pakaian tradisional kaum Bisaya. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.